Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini hari Rabu bersamaan 17 hari bulan 3 2001 bersama saya Muhammad Faris dan partner saya Wani. Hari ini kami akan membincangkan bahaya gadget kepada kanak-kanak. Okey, hari ni isu kita adalah bahaya gadget kepada kanak-kanak. Okey. Okey, sebelum kita mulakan topik kita hari ini, saya ingin menyampaikan produk Witis kami ada buat promosi. Kalau beli 20 pieces free postage. Yes, 20 pieces free postage sebab 5 pieces RM10. Ya, Tapi betul. kalau beli 20 pieces kita akan dapat free postage lah. Kalau beli bawah 20 pieces dia akan include postage RM8. Kat situ kita akan ada kerugian lah kan. So alang-alang kita nak beli, baik kita beli terus 20 pieces. Kan lepas tu apa lagi kita punya promosi-promosi yang best? Kalau siapa-siapa nak ingin menjadi ejen dengan harga bawah RM100 dan dapat banyak benefit seperti free postage, free coaching, Okey, lagi free poster, lagi free marketing. Boleh contact HQ kami ataupun boleh apa orang kata, boleh tekan link kat bawah. link kat Nanti bawah. admin kami akan balas cepat mungkin lah. So yang mana yang viewer kita yang baru masuk, kita bersiaran hari ni dekat 4 stesen kan. Okey, kat IG kita ada Familyku HQ. Ya juga Hi Foodies UMT. Hai. Okey, kita juga bersiaran dekat IG haliza.com.my yang mana My Zara Himi. Hai Kalau, hai Foodies UMT. Dan juga dekat Facebook kita bersiaran dekat page Haliza Industri Sdn Bhd. Dan satu lagi dekat Facebook kat page Familyku. Okey, familyku.hq. So boleh ramai-ramai pergi follow dan juga like page kami. Anda akan dapat maklumat-maklumat dan juga promosi-promosi yang menarik dekat sana. Setiap hari kami akan upload ataupun update semua informasi yang terkini. Lepas tu sebelum tu lagi, okey, macam Fahri mention tadi, kita akan buat pencarian ejen terhad kepada 50 orang saja. Siapa yang nak jadi ejen, cepat-cepat PM, tekan link kat bawah. Nanti admin kami akan balas dengan secepat mungkin lah. Admin kami 24 hours. Okey. So kita berbalik kepada tajuk kita hari ni. Hai yang baru masuk. Okey, tajuk kita hari ini adalah bahaya gadget kepada anak-anak ataupun kanak-kanak. Okey, so macam mana tu Farid? Okey, gadget ni first sekali dia terbagi pada banyak kumpulan. Contoh tablet, phone, radio, TV, Apa-apa alat-alat peranti lah kan. Alat-alat peranti yang orang cakap menghubungkan. So tu adalah kita panggil gadget pada zaman sekarang. Okey, tapi yang paling famous sekarang tablet dengan telefon lah kan. Tablet, telefon, komputer. So yang tu yang paling famous sekarang. Okey, penggunaan tablet ni sebenarnya kalau semua orang nak tahu, dia semakin menular orang cakap. Seperti macam orang panggil apa? Cendawan tumbuh di musim hujan. Semakin selepas hujan. Okey, salah tu. Okey, macam cendawan tumbuh selepas hujan. Semakin macam mana, mencanak-canak. Terlalu banyak sekarang orang guna gadget. Kita dah zaman yang dah melalui fasa teknologi yang canggih lah orang cakap zaman sekarang dah 2021 kan. Anak-anak pun sekarang dah pandai dah tekan tek. Okey, semua orang dah di hujung jari. Sekarang termasuk anak-anak kecil. Okey. Lepas tu betul macam Farid cakap tadi, gadget ni tak semestinya telefon bimbit. Dia juga adalah iPad, tablet, komputer riba, TV, radio, benda-benda yang menjadi peranti. Benda-benda yang menjadi peranti penghubung zaman sekarang ni. Okay, secara online lah orang cakap. Lepas tu sekarang ni juga ibu bapa kan gemar guna aplikasi ataupun gadget dalam mengajar anak-anak.
bagi dia orang penggunaan gadget adalah mudah lah kan. Ada wifi, tekan hujung jari, dah boleh ajar anak-anak. Tak perlu lagi nak beli buku tebal-tebal. Itu tak Faris. Sekarang semua dalam digital. Lagi satu, apps pun kebanyakannya free. Kalau nak beli buku kena buat keluar duit. Betul. Sekarang semua orang akan belajar dalam menggunakan apps. Tak penat bawa kan, tak menghabiskan duit beli buku yang tebal-tebal. Sekarang semua orang memang dalam gadget lah orang cakap. Okey, lepas tu tapi bila kita guna gadget ni secara tidak terkawal kan, dia akan memberi kesan kepada kesihatan sebenarnya. Okey, kesihatan terutamanya kepada anak-anak lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, anak-anak ataupun generasi Y dah kita sekarang lebih cenderung untuk menggunakan alat-alat peranti. Kita dah jarang kan tengok macam zaman kita berdulu kan zaman tahun 90. So zaman dulu kita sempat lagi merasa main upih kelapa, pinyok, orang dah kata pinyok, ataupun main tinting lepas tu main batu seremban. Lepas tu semua tu macam mana kita bersosial. Betul. Kita tak ada lagi waktu tu gadget ke apa, tak ada lagi nak cakap ibu bapa beli pun tak kan. Okey, tapi sekarang setiap anak-anak dah macam mana orang panggil 90% anak-anak sekarang gadget di tangan. Kan? So tapi ibu bapa kena alert sebab penggunaan gadget ni sebenarnya akan memberi kesan kepada kesihatan anak-anak, menyebabkan perkembangan sosial anak-anak terbantu. Okay, terbantu tu maksud macam mana? Dia tak boleh nak bersosial dengan orang. Dia akan menghadap gadget je 24 jam. Dia macam tu. Lepas tu anak-anak yang kita tengok sekarang kan, bayi yang kecil pun, usia yang baru lahir pun dah diajar menggunakan aplikasi telefon bimbit. Kalau kita perasan sekarang kan, kita punya masyarakat sekarang dah suka sangat menggunakan gadget sebagai orang cakap apa, babysitter. Yes, babysitter. Dan juga kalau sebenarnya kan kalau mengikut kajian, gadget ni perlu didedahkan kepada anak-anak berusia berapa tahun? Atas 2 tahun. Yes. Baru boleh. Atas 2 tahun baru boleh. Sebab baru pada umur tu kita adalah umur macam mana? Umur yang Orang kata baru nak belajar lah. nak belajar macam mana tu Faris? Macam orang kata baru nak belajar bercakap, mungkin berjalan. Ya, ataupun mengenal alam semula jadi kan melalui deria sentuhan. So waktu umur daripada 0 sampai 2 tahun tu adalah usia di mana ibu bapa kena tengok perkembangan anak-anak. Okay, kita yang pantau perkembangan anak-anak. Kalau boleh waktu tu adalah waktu umur yang tolonglah elakkan daripada anak-anak dengan gadget, mendedahkan anak-anak dengan gadget. Sebab penggunaan gadget memang memberi banyak masalah-masalah kesan kepada anak-anak. Masalah contohnya macam anak dah 2 tahun tapi lambat bercakap. Sebab apa? Sebabnya kita sebagai orang tua tak bercakap dengan dia, dan dia pun tak tahu skill bercakap ataupun kebolehan dia untuk bercakap. Dia sebab dia selalu tengok telefon je. So kita tak merangsang, orang cakap apa, tak merangsang untuk dia bercakap. Ya, ada kes anak-anak yang umur 2 tahun ke atas masih belum boleh bercakap. Malah yang dah masuk sekolah pun masih belum boleh bercakap. Kalau boleh bercakap apa, maybe dia punya tutur kata tu jadi gagap. Susah kita nak faham. So tak elok lah cakap lambat bercakap ni untuk kanak-kanak yang makin membesar lah kan. Okey, sekarang Faris. Okey, kalau lah kita masuk pada kesan-kesan buruk penggunaan gadget terhadap pembesaran anak. Okey, sebelum kita masuk ke kesan tu, kita tengok dulu rakan kita yang dekat yang tengah menonton kita ni. Okey, Muhammad Raihan. Wow, Faris. Saya rasa ni kawan Faris, Liana, betul. Betul Khalida. Hai Khalida, hai Liana. Okey, betul, rindu zaman kecil. Nurul Syafiqah suka main tiang. Ni adalah satu hobi ya zaman dulu, main tiang. Okey, memang siapa yang tahun 90 dan ke bawah tu memang tahu kot apa permainan yang suka rebut tiang. Memang waktu tu memang gadget yang paling famous lah, yang paling kita rasa apa, rasa seronok pergi sekolah je nak main tiang. Sekarang memang main tiang dalam telefon.
Okay, so kita akan teruskan dengan apa tadi kita seterusnya? Start topik. Okay, yang kesan yang pertama bagi penggunaan gadget adalah gangguan pengembangan otak. Okey, sudah. Mungkin Wani boleh terangkan sana? Okey. Antara kesan buruk yang memberi impak kepada anak-anak apabila terlalu didedahkan dengan gadget ataupun telefon pintar sekarang, dia boleh mengganggu perkembangan otak. Betul tak? So, kita kan main gadget, kita akan melekat ataupun ketagih dengan gadget, kata kira telefon ke ataupun televisyen ke ataupun komputer riba. So dia akan mengganggu otak kita untuk berfungsi dengan cepat ataupun pantas. Maksud dia kan, contohlah kan kita bercakap dengan dia, kita bercakap something dengan seseorang ataupun dengan kanak-kanak ataupun dengan anak-anak di rumah. So dia lambat pick up benda tu. Sebenarnya benda yang kita bercakap dengan dia adalah benda yang simple dan mudah untuk difahami. Tapi disebabkan perkembangan otak anak-anak dah terganggu, dia akan menyebabkan dia lambat sikit. Orang cakap apa? Lambat pick up. Lambat pick up. Okey, bila anak-anak ada kecenderungan lambat tangkap dengan apa yang kita pertuturkan atau apa kita cakap, dia akan jadi macam masalah lah bila pergi sekolah. Betul tak? Dia tak akan dapat input yang guru mungkin bagi. Akan hilang fokus masa cikgu mengajar. Ya, menghilangkan fokus juga. Sebab apa? Otak dia jadi macam berhayal ataupun dia tak fokus, dia tak berfungsi dengan baik, orang cakap. Betul tak Faris? Otak dia macam penat. Maybe penat sebab terlalu menghadap gadget. Kadang-kadang ada yang suka menghadap gadget 24 hours non-stop. So yang tu juga boleh macam membuatkan dia kurang fokus kan Faris kan? Terlalu fokus untuk gadget dia sampai dia tak boleh fokus dengan keadaan sekeliling, apa yang jadi, apa yang orang beritahu kan. Okey, seterusnya adalah masalah penglihatan. Sebab mungkin kalau kita hadap gadget terlampau lama, mungkin akan macam mengganggu kita punya daya penglihatan. Okey. Contoh macam rabun kos Rabun lagi macam kita akan ada masalah mata berair, mata kita jadi merah-merah ataupun mata yang yang kering kan, besuk. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi sebab kita sebenarnya kan bermain alat peranti ataupun gadget, sebenarnya kita hanya dilimitkan tahu dia sebab waktu yang baik ataupun limit masa yang baik adalah 17 minit ke 30 minit sahaja sehari. Dia sepatutnya tak lebih kepada berjam-jam. Dia memang 17 minit hingga ke 30 minit sahaja dia punya limit untuk kita main gadget kita pada setiap hari. Sebab kajian menunjukkan bahawa kebergantungan yang tinggi pada alat boleh menyebabkan jangkitan mata seperti mata merah, berair, kering. Sebab apa? Mata kita terlalu fokus dekat skrin sampai kita punya macam kadar kenyitan mata ataupun kadar mata kita berkelip kurang daripada yang normal. So apabila macam tu, sebab setiap kali mata kita berkelip sebenarnya dia menghasilkan satu rembesan tau untuk bagi mata kita sentiasa berair. Sebabnya bila kita berkelip, dia akan menghasilkan satu rembesan di mana mata kita akan berair dan juga akan menghalau jangkitan-jangkitan kuman ataupun mengelak mata kita daripada kering. Apabila mata kita kurang daripada kadar kelipan setiap hari sepatutnya, dia akan menyebabkan mata kita kering. Betul tak? Lama-lama mata kita akan jadi kabur sebab kita dah tak ada, orang cakap rembesan tu sebagai pencuci, dia tak ada, macam kurang ada kurang mata kita hasilkan. So itu ada juga akan cenderunglah mata kita akan dapat jangkitan ataupun mata kita akan mengalami kekeringan. Betul tak Faris? Okey. Seterusnya masalah apa? Ini adalah input negatif ya, input negatif bila kita terlalu dengan gadget ataupun kita terlalu menjadikan gadget tu adalah teman baik kita. Betul. Okey, selain tu Faris? Selain tu masalah yang seterusnya adalah obesiti. Kerana kita main phone mungkin dalam rumah mungkin kurang daya pergerakan ataupun melakukan aktiviti yang berat-berat.
Ataupun aktiviti fizikal. Fizikal, betul. Okey, kenapa Faris? Kenapa kalau kita macam Faris cakap kita main phone, kita macam susah bergerak, susah untuk ke sana ke sini kan sebab kita akan 24 jam menghadap gadget, menghadap telefon dengan sambil baring. Selalunya lah orang akan buat kan. Okey. Kenapa akan mendorong obesiti? Sebab mungkin dia tak banyak bergerak dan dia tak melakukan aktiviti yang fizikal, contoh bersenam ke, jogging, berjalan. So antara aktiviti fizikal yang boleh buat lah. So sebenarnya masalah obesiti yang disebabkan gadget ni, betul Faris cakap, sebab kalau kita selalu main gadget, kita akan dalam keadaan baring. Kadang-kadang kan air dekat ujung kaki pun kita malas nak bangun ambil. Kalau orang yang terlalu macam orang yang tegar lah, orang yang tegar main gadget. Dan juga obesiti akan terjadi kalau kita main gadget sebab daya pembakaran kalori kurang. Dan bila daya pembakar kadar ataupun kadar pembakaran kalori yang kurang, dia akan menyebabkan lemak-lemak kita terkumpul. Bila terkumpul, dia akan bila lama-lama benda tu dah banyak kita makan kan. Setiap hari kita makan. Bila makan sebenarnya kita perlu makanan-makanan kita tu sepatutnya kena burn lah, kena terbakar lah kan, sebab kita akan jadikan dia tenaga. Tenaga. So pembakaran kalori dengan cepat apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti fizikal seperti berjalan, berjoging, beriadah waktu petang, betul tak? Tapi bila kita terlalu duduk dalam bilik ataupun baring, tengok telefon, benda tu akan dia terbakar tapi dia dalam keadaan sangat lambat. Bila dia macam sangat lambat, kita pula makan baring dan benda tu akan menyebabkan pengumpulan lemak kita dalam badan. Maksudnya dia takkan terbakarlah kalori itu, betul tak Farid? So akan jadi salah satu faktor obesiti. So yang mana kakak-kakak yang dekat luar sana yang dalam proses diet kan, proses diet tapi kenapa berat badan tak turun? Kan dah makan sayur, dah ambil suplemen itu ini apa semua, kenapa berat badan tak turun? Masih tertanya-tanya. Itu sebab terlalu menghadap telefon. Salah satu punca kenapa berat badan tak turun. Sebab Malaysia adalah antara salah satu negara yang mempunyai masalah obesiti yang tinggi. Mempunyai peratusan masalah obesiti yang tinggi. Betul tak Faris? So salah satunya disebabkan gadget. Syarika, pedasnya. Apa yang pedas tu? Macam dia terasa nampaknya. Bukan. Itu salah satu. Kita tak tujukan kepada siapa-siapa, tapi maksudnya kita nak bagi kesedaran kepada orang tu. Kesedaran untuk seseorang tu maksudnya dalam contohnya macam kita live ni kan, kita kongsi maklumat apa yang terjadi semua kan daripada bahan pembacaan semua. So dia akan jadi betul lah macam ni, betul lah, logik. So kita cuba sampaikan secara visual, secara dia boleh tengok dan boleh dengar. Setengah orang dia tak nak baca tapi dia suka mendengar. So kita kongsikan input-input yang macam berguna, yang macam betul lah, main telefon boleh gemuk, macam tu. So dia cakap so dia akan jadi macam alert lah benda tu, dia akan kurangkan ke kan. Lepas tu lagi satu macam mana Faris? Kesan buruknya adalah hilang fokus. Mungkin hilang fokus dari segi pembelajaran ataupun kalau kat tempat kerja duduk tengah meeting, mungkin bos duduk cakap and dia otak dia melayang-layang. Hilang fokus ni dia boleh menyebabkan pembelajaran seseorang itu terganggu. Contoh macam kanak-kanak tu dia kurang fokus terhadap apa yang guru ajar dia, and then contohnya macam bila hilang fokus ni, kalau kita cerita dalam kalangan kanak-kanak kan, apabila terlalu berdamping dengan gadget, dia akan menjadi hilang fokus. Macam kita bincang tadi, mengurangkan otak kita berfungsi kan. So bila sebenarnya masalah hilang fokus ni, kalau contoh kanak-kanak, dalam kalangan kanak-kanak lah kan, dia akan jadi masalah tau pada guru. Sebab guru akan risau bila start pelajar-pelajar tak fokus ni. Sebab dia akan jadi masalah untuk kawalan kelas. Budak-budak kan, kalau dia tak hilang fokus, dia mula nak cuik kawan, nak balik pemadam kat kawan, nak
kacau kawan yang fokus. So jadi macam benda tu akan mempucakatikan suasana dalam kelas. Dan cikgu memang amat risau kalau pelajar-pelajar yang macam hilang fokus ni. Betul tak Faris? So maksud dia kanak-kanak yang suka bermain gadget sebenarnya dia lebih kurang fokus daripada kanak-kanak yang kurang, orang cakap apa? Kurang dengan gadget. So dia macam lebih kurang dalam 13 minit lah dia punya perbezaan tahap fokusnya seseorang kanak-kanak tu dengan compare yang suka main gadget dan juga yang kurang main gadget. Ataupun main gadget dalam keadaan yang terkawal. Okey, lepas tu Faris yang kedua, yang seterusnya adalah kurang bersosial. Sebab contoh macam orang main rumah, anak-anak ni dia menghadap telefon je, dia tak bergaul dengan orang yang datang ke rumah dia. okey. Lagi satu, contoh dia macam suka berteguran dengan orang-orang tu. Ya kan, kadang-kadang kan kita dalam sesuatu keluarga ni, hubungan kekeluargaan kan, kalau contohlah kan, hubungan kekeluargaan ni sebenarnya besar tau, sebelah ibu, sebelah ayah, betul tak? Tapi disebabkan kanak-kanak yang gemar dengan gadget ni, kadang-kadang dia tak kenal pun siapa sepupu dia, siapa dia punya mak saudara, bapa saudara, semua atuk, nenek kadang-kadang tak kenal pun. Dia tak kisah pun. Dia tak kisah, dia jumpa dekat luar memang takkan kenal. Sebab apa? Terlalu fokus dengan gadget. So dekat sini ibu bapa kena ambil peluang, aku cakap apa, ambil perhatian lah, ambil panas serius benda ni, ambil tindakan kan. Sebab kalau kurangnya bersosial ni susah lah untuk anak-anak. Sebab kita perlu tahu bersosial secara fizikal, bertegur siapa kan, supaya kita dapat perkembangan. Macam dia apa cakap, orang cakap manusia ke manusia kan, tak terlalu mengharap kepada mesin. So kita akan bertegur siapa, kita akan tanya khabar semua, daripada macam budak yang menghadap telefon sangat ni kan, sampai kalau buat kenduri ke kadang-kadang kan tak sedar apa kewujudan dia ada sebenarnya dalam bilik, tapi disebabkan terlalu khusyuk sangat dengan telefon, kita dapat tak sedar sebenarnya dia ada dalam bilik tu kan, atau dalam rumah tu kan, sebab dia tak menghiraukan suasana sekeliling. Jadi apa pun tak apalah, jadi nak main telefon. Tu kesan keburukan lah, kurang bersosial. Dia tak kisahlah sama ada dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan kan. So lebih, sebab nanti kalau kita tidak bersosial, sebab nanti kalau kita mengalami kesusahan ataupun kecelakaan kan, kita susahlah kita nak kontak orang. Betul tak? Sebab orang tak kenal kita. Sebab kita tak bersosial, so orang tak kenal kita siapa, kita pun tak kenal orang yang kita nak minta tolong siapa. Betul tak? So kita kena kurangkan main telefon dan kena bersosial selalu dengan orang, kena sama sendiri. Dia jangan terlalu bergantung sangat dengan telefon pintar ataupun peranti-peranti yang canggih sekarang ni kan. Okey, seterusnya Faris? Seterusnya adalah kekurangan tidur. Mungkin ada anak-anak yang bermain phone sampai lewat malam, sampai main phone tak sedap-sedap dah pukul 2-3 pagi. Betul ni, duk main game apa tu? PUBG lagi Mobile Legend apalah, saya kurang tahu. Okey, tapi tengok rata-rata kanak-kanak memang sampai 2-3 pagi baru nak tidur. Kadang-kadang sampai subuh, kita bangun subuh tak tidur lagi ke. Yang paling risau bila sekarang dah start alam persekolahan kan, bila kurang tidur, tak tidur, dah lah menggunakan otak malam berjaga malam, betul tak, mata lagi rosak, lepas tu esok nak pergi sekolah, dah subuh tak tidur, lepas tu dah subuh tu juga nak bangun pergi sekolah. So nanti akan ada masalah kesihatan, masalah tak fokus, so semua tu akan berentetan sampai dia pergi sekolah. So tu sangat bahayalah kalau masalah gadget ni, kalau main sampai 2-3 pagi kan. Kadang-kadang kan tengok video tu, video permainan ataupun video kat YouTube, kadang-kadang kan tidur pun dengan telefon. Kadang-kadang telefon tu yang menidurkan seseorang. Sebab kan tengok video kan, lepas tu kita macam teralik, tengok tu dah tertidur. Betul tak Faris? Betul. Lepas tu ada kanak-kanak yang akan memberontak kalau tak beri gadget sebelum tidur. Ada juga anak-anak macam tu. Sebab dulu kan, dulu ibu bapa selalu buat storytelling, story night. Apa yang kita duduk cerita malam-malam tu? Sebelum tidur tu kan baca buku cerita tu, kita pun tidur. Tapi sekarang
kanak-kanak dah mula canggih kan, mengikut arus pemodenan sekarang. So nak tidur pun nak kena ada telefon. Kalau tak ada telefon tak nak tidur ataupun memberontak orang cakap kan. So seterusnya adalah tantrum. Tantrum ataupun tantrum di antara salah satu tu. Tantrum ni adalah sifat agresif apabila menghalang sesuatu benda yang kerap jadi kepada seorang kanak-kanak. Contoh, ibu bapa menghalang anak-anak untuk mengguna telefon bimbit ataupun alat-alat gadget yang dia ada. So dia akan jadi, orang cakap tantrum ni lah, dia akan jadi agresif. Dia akan memberontak setengah-setengah tu kan, akan baling-baling barang. Dia mengamuk. Dia mengamuk, yes, dia mengamuk. Sebab kan dia terlalu diajar daripada kecil dengan gadget. So bila kita macam nak kawal, contohlah ibu bapa nak ambil jalan untuk kawal kan. So kita ambil secara mendadak ataupun di tengah asyik dengan telefon. So dia akan menyebabkan dia jadi agresif. Betul tak Farid? So tantrum ni sebenarnya kalau dibiar terlalu lama ataupun berpanjangan, dia akan jadi parah lah. Parah untuk anak dan ibu tu sendiri akan menyebabkan dia risau lah. Dia punya sifat anak dia macam, yalah setengah kan, setengah tu Faris dengan telefon je dia boleh macam, bukan semua tapi golongan yang macam boleh kurang hormat kepada ibu bapa. Disebabkan perangai tantrum ni yang agresif, memberontak. Kadang-kadang tak tersedar pun kita dah termarah ibu bapa ataupun terkasar dengan ibu bapa. So tengok telefon pintar dah macam lead kita untuk jadi seseorang yang macam dahaka ataupun tak berkualiti kan. So sangat bahaya. Okay, efek gadget zaman sekarang. Okay. Seterusnya kita ada lagi 2 impak negatif. Okay. Iaitu masalah postur badan. Mungkin anak-anak yang bermain game sangat lama, mungkin cara duduknya salah dan dia akan menyebabkan postur badan tu lari dan akan menyebabkan sakit belakang, sakit leher. Itulah. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kita main game kan, contohnya macam terlalu macam baring kau dia sengit badan, dia tulang belakang tu dia macam tak duduk posisi yang betul lah kan. So maksudnya tulang belakang dia akan cepat macam kan tulang belakang kita kan dia macam bentuk straight kan, dia sokong kita punya postur badan. Tapi kalau dah terlalu ataupun lama sangat mengadap, kita akan duduk dengan postur badan yang tak betul. Dia akan jadi macam masalah tulang belakang ke, ataupun kadang-kadang kalau yang main sampai macam beleng kepala tu kan, ada masalah sakit leher. So dia akan efek tau. Dia akan efek untuk apabila kanak-kanak tu dah meningkat usia yang dewasa. So sebab dia tak akan nampak kesan tu waktu tu. Contoh kan, sekarang berumur 9 tahun contoh. Tapi dia keep macam duduk postur badan yang tak betul. Bayangkan kalau sehari tu 24 jam ataupun 12 jam menghadap telefon je dengan postur badan yang tak betul. Okey, dia nak meningkat dewasa tu adalah makan masa orang cakap. Kalau hari-hari dia buat benda yang sama, so dia akan jadi macam membuatkan benda tu dia tabiat lah kan. So dia akan jadi kesan jangka panjang. Akan bagi kesan bila dia dah meningkat dewasa. Cepat sikit lutut ke ataupun cepat sikit belakang. So adalah masalah-masalah yang menyebabkan postur badan. Okey, lagi Faris? Okey, masalah seterusnya adalah kurang menikmati alam semula jadi. Contoh macam kan kita main gadget mesti kat dalam rumah dan dia akan kurang dapat hirup udara segar. Lagi dia akan kurang beredah. Dia akan terasing dengan dunia yang cantik lah kan, dunia yang natural lah orang cakap kan. Dia macam tak boleh nak sentuh-sentuh alam semula jadi kan. Terlalu dengan asyik sangat dengan teknologi sampai dia tak peka dengan alam sekeliling sebenarnya ada apa dalam alam yang semula jadi kan. Okay, so kita layan dulu kita punya viewer yang sedang menonton, baca komen. Kita tengok dekat IG Haliza.com. Okay. Umur berapa sesuai untuk didedahkan gadget kepada anak-anak? Okey, yang ni kita dah bagi tahu tadi. Usia yang paling sesuai adalah 2 tahun ke atas. Sebab mungkin bawah 2 tahun tu dia macam dia baru nak belajar.
kalau kita bagi gadget dia, gadget tu masa tu mungkin dia akan pembelajaran untuk dia membesar tu agak sedikit lambat. Sebab kalau mengikut kajian, budak yang 2 tahun ke bawah, dia sepatutnya boleh menguasai 200 perkataan. 200 kosong perkataan ataupun lebih. Sepatutnya lah kalau mengikut kajian. So disebab itulah Faris cakap umur yang sesuai untuk kita dedahkan gadget adalah umur 2 tahun dan ke atas. Tapi kita mestilah kena ada peringkat kan. Taklah 100% kita terus bagi gadget tu bagi sepenuhnya terus. Dia taklah macam tu. Kita macam mendedahkan. Betul tak Faris? Kita tak naklah anak-anak ataupun kanak-kanak terlalu orang cakap apa macam katak bau tempurung kan, tak tahu teknologi. Tak, kita akan dedahkan tapi dengan cara yang perlahan-lahan dan juga cara yang baik. Kita akan dedahkan dia dengan benda yang baik tapi dalam gadget, orang cakap dalam digital. Dia macam tu. So kalau boleh tu umur yang baru 2 tahun tu kalau boleh tak perlu lagi lah dedahkan gadget sebab masih kecil. Dan sekarang pun kalau tengok online ataupun digital bahan-bahan digital, kita mudah dengan orang cakap paling kita takut adalah pornografi lah kan. Yang sekarang memang boleh akses orang cakap apa dengan mudah sekarang. Kadang-kadang benda ni dia jadi macam iklan pun kadang-kadang ada unsur lucah. So kita sepatutnya kita tak payah nak dedahkan lah lagi benda macam ni sebab dia orang pun terlalu mudah terlalu mudah sebab dia pun akan bila dia pengguna terlalu kecil, umur yang terlalu macam tak sesuai lagi dah kita bagi gadget, dia akan tekan je tak lah. So benda tu tekan kita macam tak sedar dah masuk ke website-website yang macam orang cakap tak berilmiah. So tu macam bahayalah kan. Lebih baik kita beri yang macam buku ataupun bagi dia macam umur 2 tahun ke bawah tu kan adalah proses di mana budak ni dia cepat meresap tau. Dia macam sponge tu kan. Dia apa benda yang kita macam kita cakap, perbuatan ataupun kita tunjuk bagi dia lihat, dia cepat meresap sebenarnya. So better kita bagi macam flashcard ke, betul tak? Kita bagi dia tengok. Walaupun dia tak faham apa pun tapi benda tu akan meresap, dia akan absorb. Lama kelamaan dia akan tahu. Dan kita berkomunikasi, kita ajar skill bercakap dengan dia yang betul. Betul tak Faris? So waktu-waktu masa tu lah kita nak didik dia untuk orang cakap mencapai skill-skill yang basic. Kita jangan biarkan telefon pintar ataupun mesin yang mengajar anak-anak kanak-kanak waktu umur yang begitu kan. Umur yang orang cakap apa, umur yang masih muda dan masih umur yang paling penting untuk kita dedahkan dengan benda bukan, benda yang macam tu lah, flashcard apa semua tu kan. Kita kena guna benda tu dengan sebaiknya, orang cakap. Okay, dah habis kan 9 impak negatif kepada kanak-kanak kalau menggunakan gadget secara tidak terkawal ataupun berlebihan. Lepas tu kita akan seterusnya kita akan kupas lagi macam mana kita nak kawal anak kita untuk menggunakan gadget dengan betul. Kita bagi anak-anak guna gadget, tapi kita ada had dia dan ada juga cara-cara untuk kawal untuk guna benda tu dengan orang panggil apa, dalam pemerhatian orang cakap. Okey, sebelum tu kita ada promosi. Promosi apa Faris? Okey, promosi Witis kalau beli 20 pieces percuma free postage. Okey. Witis kita ada berapa flavor? Okey, Witis kita ada 4 flavor iaitu kicap, hot and spicy, cheese dan barbecue. Okey, kicap tu sebenarnya bukannya yang kicap soya, kicap manis kau kicap masin kan. Dia sebenarnya kicap tu adalah spesial tomato kan. Betul, ya, betul. So kita ada 4 flavor yang menarik, boleh purchase. Kita beli 20 pieces dan ke atas kita akan dapat free postage. Okey, hari ni join postage, esok kita keluar post order, lusa dah sampai rumah. Betul tak Faris? Okey, dah lusa dah boleh rasa kita punya Witis pun ready stock. Cepat-cepat grab, boleh tekan link dekat komen ataupun PM nak. Kan? Okey, yang mana-mana yang nak beli Witis boleh PM nak. Nanti admin akan tengok dan admin akan PM. Kalau yang macam
terlepas link WhatsApp kan, PM je nak. Okey, dan juga untuk pencarian ejen. Okey, mana-mana yang macam nak cari side income, boleh join rakan niaga dengan kami. Kita akan menjana pendapatan yang lumayan. Dia boleh mencapai sehingga 3 angka dalam masa 4 minggu. Tapi kena rajin dan konsisten lah orang cakap kan. Berbisnes online ni memang banyak sangat manfaat dia. Tak penat orang cakap, tapi duit masuk. Tapi yang paling penting kena konsisten dan juga rajin. Okey, benefit join jadi ejen kami. Kami akan bagi free poster, marketing material, macam poster, flyers kan. Kita akan bagi copywriting, free copywriting. Kita akan bagi coaching A to Z. Kita ada leader marketing yang memang best, yang memang bagus. So boleh lead yang mana-mana yang berminat jadi ejen kami sampai berjaya. Lepas tu kita ada apa lagi Faris? Kalau jadi kita punya, kita akan dapat free display rock. Kita akan dapat display rock. Dan juga lagi satu, dia punya starting kit bawah ber 100 kan? Ya. Okey, semua tu adalah benefit-benefit yang mana yang ingin nak jadi kami punya ejen, cepat-cepat tekan link kat bawah ataupun komen nak jadi ejen. Nanti admin kami akan reply ataupun balas dengan cepat. Dan juga ataupun siapa yang nak menggunakan perkhidmatan OEM produk. Okey, OEM produk ni contoh dia macam nak hasilkan produk sendiri tapi tak ada kilang. Okey, boleh juga contact kami. Kita akan hasilkan produk anda tapi guna perkhidmatan kami. Boleh juga macam tu, boleh juga PM kat bawah ataupun boleh tekan link dekat bawah. Admin kami memang 24 jam tengok anda komen sama ada nak beli snack, nak jadi ejen ataupun nak macam menghasilkan produk sendiri. Yang macam yang berjanji nak berbisnes kan, ataupun kalau yang masih macam ragu-ragu, boleh kan nak buat produk sendiri, boleh lagi join jadi ejen kami. Kami akan ajar dulu macam mana berbisnes semua. So dia boleh macam-macam ke next stage lah orang cakap. Kita start daripada bawah. Okey, boleh komen PM ataupun tekan link dekat komen cepat. Okey. Seterusnya Faris? Okey, seterusnya kita nak cakap pasal cara kawalan penggunaan gadget ni. Okey. Yang pertama adalah tetapkan masa penggunaan gadget ni. Okey. Mungkin bagi anak-anak kecil, masa yang sesuai adalah dalam tempoh masa 15 minit saja. Okey. Lebih daripada tu kita akan mungkin paling macam kita kena elokkan anak-anak kita ni guna gadget lebih daripada 30 minit sebab dia akan memberi impact negatif. Ya, Maksud dia untuk anak-anak ni yang masa yang selesai adalah 30 minit ke bawah lah kan. Kalau seelok-eloknya 15 minit je sehari tu. Maksud dia tu pun dah macam cukup lama ke Faris untuk kalau anak kecil kan. Kalau 15 minit sehari, cuba darat sebulan, dah berapa jam dah kita bagi anak-anak kecil ni menghadap gadget. So ibu bapa seharusnya bijak lagi pada anak-anak. Memang kalau ikut kanak-kanak ni, alamak 15 minit sekejap je dah login nak masuk wifi semua dah habis. Tapi sebenarnya cuba darat sebulan, dah berapa jam dah kita bagi mereka menghadap peranti-peranti canggih macam ni. Lepas tu Faris, seterusnya yang kedua adalah pantau penggunaan gadget itu sendiri. Sebab kadang kanak-kanak ni dia mudah dia terdedah dengan jenis kandungan yang tak sihat. Ya, betul. Okey, jenis kandungan yang tak sihat macam tadilah. Yang paling takut sekarang adalah pornografi lah kan. Ataupun dengan benda-benda yang macam sekarang pun, benda-benda viral yang macam viral benda yang tak betul semua tu kan. So sekarang ni trend orang cakap. Dan budak-budak ni pula dia jadi macam terikut-ikut. Kan benda yang trend ni memang suka sangat nak diikut-ikut. So tu adalah jenis-jenis orang cakap kandungan ataupun bahan-bahan yang tidak sihat. Dan sekarang pun dah makin menular kan. Kalau internet ni kita tekan ujung jari dia memang akan keluar lah semua benda apa yang kita cari sekarang ni. So kita dah jadi macam internet ni macam guru lah kan. So apa-apa sekarang pun dah pandemik COVID-19 ni pun work from home. Kita bersekolah pun daripada rumah, belajar pun daripada rumah. So lagi mudah lah kita nak terdedah kan. Dulu kita dalam kelas
Kan dalam masa sekolah tu daripada pagi pukul 7 sampai kita balik pukul 2 tu dalam kelas. Tapi sekarang dia banyak masa untuk kita macam search itu ini dekat dalam telefon bimbit ni. So dia akan lebih macam dia high possible ataupun cakap apa, mudah terdedah dengan bahan-bahan yang tak ilmiah ataupun yang tak sihat. Okey, seterusnya. Okey. Yang seterusnya, jangan manjakan anak dengan gadget. Contoh macam sikit-sikit kanak-kanak tu dia duk minta ke, jangan orang kata apa? Kan kita dah beritahu apa tahap had masa dia kan. Mungkin kalau dah kita beritahu tarat tu saja. Jangan lebih. Jangan manjakan anak sangat. Maksudnya kalau 15 minit tu 15 minit je kan. Okay. Ataupun jangan macam yang manjakan tu 15 minit tu kan. Ataupun selalunya sekarang kan kita suka jadikan gadget ni sebagai ubat penenang. Apa maksudnya ubat penenang kat sini? Maksudnya kalau sekarang kan kalau tengok bayi-bayi ataupun kanak-kanak kecil kan, dia suka meragam, yang buat perangai mengamuk dan sebagainya. Bagi dia telefon, dah senyap. Bagi buka DDM Friends selalunya, dah senyap. Buka Upin Ipin, dah senyap. So, ibu bapa akan beranggapan gadget tu sebagai ubat penenang. Sebab sekarang budak-budak dah jarang main-mainan. Dulu kalau tahun 90-an, bagi mainan yang bunyi-bunyi dan loceng tu pun dah senyap. Tapi sekarang dia orang dah macam kurang berminat dengan permainan fizikal macam tu. Dia lebih berminat dengan video kan, permainan video, benda yang macam bergerak secara digital. Kalau tengok sekarang lah, budak-budak sekarang dah macam bijak sikit. So ibu bapa pun beranggapan telefon menjadi ubat penenang sekarang ni. So kalau boleh jangan terlalu manjakan lah kan. Daripada kecil tu dah kena start mendidik lah. Macam kalau setiap kali kalau macam kita anak-anak tu macam buat perangai, kita cuba belikan benda-benda yang menarik. Betul tak Faris? Ataupun kan kita gantikan dengan bukan gadget. Maksud dia kan sekarang kan ada permainan digital yang bunyi tu. Kita tekankan dia macam bunyi ataupun dia display benda-benda macam ABC ke ataupun ilmu-ilmu. Kan ada sekarang ni kita macam gantikan selain daripada telefon. Cuba cari alternatif yang lagi baik untuk anak-anak ataupun kanak-kanak sekarang. Betul tak Faris? Okey. Seterusnya Faris? Okey. Contoh yang seterusnya adalah elakkan gadget tu sendiri bila orang datang ke rumah. Contoh macam orang main ke rumah, kita ambil gadget tu, suruh anak-anak kita bersosial, bergaul dengan orang yang datang ke rumah. Lagi selalunya kalau sudah macam tadi lah kita dah kupaskan wujud sebenarnya dalam rumah, ada sebenarnya dalam rumah anak kita tu. Tapi disebabkan terlalu fokus dengan gadget, kita pun tak sedar dia ada. Tiba-tiba saudara-saudara ataupun rakan kenalan dia balik, ada rupanya kan, terlalu fokus. So kalau boleh kan manja-manja keramaian, kenduri yang melibatkan hubungan kekeluargaan kan, kita simpan dulu simpan dulu gadget tu. Sementara tu kita simpan dulu. Sebab quality time dengan family ni orang cakap penting lah untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita dengan keluarga. Kalau boleh gadget tu jangan jadi orang cakap batu penghalang lah, yang akan memecahkan sistem kekeluargaan. So kekeluargaan ni kita kena fokus bersosial dengan secara fizikal. Betul tak Faris? Betul. Okey, seterusnya? Yang seterusnya kita adalah ni orang kata macam dari ibu bapa sendiri, tunjukkan teladan yang bagus kepada anak-anak. Betul, tunjukkan teladan. Jika ibu bapa mahu anak macam anak jadi macam mana yang kita inginkan kan, kita sepatutnya tunjuk teladan yang baik. So kita jangan jadi macam ketam mengajar anaknya jalan lurus. Sedangkan dia pun jalan sengit, so anak dia akan ikut jalan sengit sebenarnya. Dia nak anak dia jalan lurus, tapi dia sendiri yang jalan sengit. So macam tu perumpamaan yang orang kita mudah faham lah. Kalau macam ibu bapa tu nak anak-anak jadi macam apa yang kita impikan, apa yang kita mahukan, kita kena buat dulu. Betul tak? Sebab macam saya mention tadi, kanak-kanak adalah semacam sponge, cepat absorb, cepat menyerap apa benda yang mereka lihat, mendengar ataupun sentuh.
So mereka akan tahu benda tu cepat, mereka akan cepat serap apa yang jadi. So kalau ibu bapa tunjuk teladan yang tak baik, selalu scroll telefon, tengok TV ataupun main video ni berlebih masa dekat telefon sampai tak ada quality time dengan keluarga. So anak-anak dia akan jadi macam okey, tak apalah, dah boleh main macam ni. So dia tak nampak apa orang cakap environment yang sihat. Betul. Kalau ibu bapa yang jenis macam okey, waktu telefon mereka tempat kerja je, balik kena ada masa dengan keluarga kan, ada buku-buku ataupun ada permainan-permainan. Main dengan depa ke, Main dengan depa kan, main spend time dengan depa. spend time dengan depa, merangsang komunikasi ke ataupun sociality antara anak-anak ke kan. Kita balik tu kita dah macam okey, time untuk keluarga, maksud dia kita berinteraksi dalam rumah tu kan. So anak-anak akan membesar dalam keadaan, ataupun kanak-kanak ni dia akan membesar dalam keadaan environment yang sihat, environment yang rasa macam okey, family aku tak ada gadget. Orang cakap macam tu kan. So macam dia akan rasa quality dengan family, dengan bersosial ni adalah lagi penting daripada dia menghadap telefon kalau tak ada benda yang penting. Betul tak Faris? So seterusnya? Yang seterusnya, so yang tu saja. Okey, seterusnya. So kat sini ada sikit tips kan. Tapi sebelum kita bagi tips yang kami nak kongsi kat sini, kita juga kita akan kita buat selingan lah. Okay, Wheaties ready stock. Pembelian 20 pieces ke atas kita akan bagi free postage. Dan Wheaties ada 4 perisai yang mampu menambah hati anda. Perisai apa yang kita ada, Faris? Yang pertama adalah kicap, yang kedua adalah hot and spicy, yang ketiga adalah barbecue, dan yang last sekali favourite saya sendiri adalah cheese. Okay, Faris suka cheese. Betul. Wani semua flavor Wani suka sebab Wheaties memang sihat kan. Dia memang tak ada pewarna tiruan, MSG dan juga trans fat. Memang healthy living orang cakap. So memang menjadi pilihan snack yang terbaik untuk ahli keluarga kan. Okay, anak-anak pun boleh makan. Dan juga kita juga akan buat orang cakap apa, kita mencari ejen yang berminat 50 orang yang terawal. Boleh klik link di bawah, di mana admin kami dah pinkan link di bawah. PM nak jadi ejen, sebab jadi ejen kami banyak benefit yang anda akan dapat. Antara benefit dia apa, Faris? Benefit dia adalah dapat free poster, free flyers, free coaching, free postage, free apa orang kata? Display rak. Display rak. So, betul je. Dengan harga serendah RM100. Ya, Anda akan dapat semua benda tu secara percuma. Okay, dapat semua percuma. Bayar 100 je. Tapi pemulangan balik tu adalah modal. Orang cakap modal lah, serendah 100 kan. Tapi pemulangan balik modal tu adalah berlipat kali ganda daripada 100 tu. Okay, bersama-sama kita boleh menjana income dengan tim Haliza Industry. Cepat-cepat boleh PM. So admin kami pun dah macam spend link WhatsApp. Boleh WhatsApp sekarang. Yang mana yang nak beli Wheaties pun boleh tekan link. Kalau malas tekan link, okey, komen PM. Admin juga akan check anda, direct check dengan anda. Okey, lepas tu untuk lagi satu kita juga ada perkhidmatan mengeluarkan produk anda sendiri. Kalau mana-mana viewer yang macam ada hasrat untuk menghasilkan produk sendiri kan, sekarang kan ramai ada orang menghasilkan produk sendiri. Paling famous sekarang ada macam Cokoja, betul tak Faris? Yang makanan-makanan yang berasaskan coklat ni memang dia jadi dah macam trend sekarang. So kalau anda yang macam berminat untuk ada brand produk makan sendiri, boleh guna perkhidmatan kami, Pengilang. Boleh juga tekan link kat bawah untuk detail orang cakap produk anda kami yang bantu. Betul kan Faris? So boleh tekan link dekat bawah lah, cepat-cepat tekan. Okay, sebelum tu boleh juga follow IG kami haliza.com.my dan familyq.hq. Boleh follow ramai-ramai kat situ. Dan like page Facebook kami Haliza Industri Sdn Bhd dan juga familyq.hq. So boleh like dan follow sekarang, dan boleh juga share video yang kami tengah live sekarang ni. Banyak-banyak.
Lepas tu anda akan memperolehi segala informasi-informasi terkini lah dekat kita punya page dan IG. Kita akan update setiap hari yang fresh-fresh daripada ladang. So anda kalau anda tak nak ketinggalan daripada kita punya promosi, pencarian ejen, benefit apa semua tu, konten semua, boleh follow dan like page sekarang. Okay, kita akan teruskan yang kita boleh penunjukkan adalah teruskan kongsi tips kita tu kan. Ya. Okay, asal tips yang kita maksudkan tadi adalah dia sebenarnya kan gadget yang berbentuk Android ni, yang macam telefon bimbit tu, sebenarnya kurang baik nak berbandingkan dengan komputer riba. So sebab kalau kita macam contohlah sekarang, sebelum ni kan kita alam persekolahan kan online kan, bukan dekat alam persekolahan, universiti sekalipun ataupun work from home, cuba biasakan diri kita menghadap komputer riba ataupun laptop daripada telefon bimbit. Sebab penggunaan komputer ataupun komputer riba dapat membantu mengurangkan screen time. Ya, betul. Kan? Sebab kita kalau tengok komputer riba, kita tak akan tengok dekat, kita akan duduk jauh sikit. Berbanding dengan telefon kan, sebab komputer riba ni sebenarnya skrinnya lebih besar. Betul. Dan lebih macam kita akan fokus sekecil-kecil benda. Betul tak Faris? Dia punya orang cakap apa, dia punya features pun senang kita nak lead ataupun nak klik ke apa kan. So berbanding dengan Android, so boleh galakkan macam selepas ni kalau contoh work from home ataupun online class, cuba buka dekat komputer riba, selain dengan telefon bimbit lah ataupun Android. Itu adalah tip yang kami rasa berguna lah kan Faris. Sebab sekarang ni kita dah berdepan dengan suasana online kan, tak kira kerja, sekolah ataupun dekat institusi tinggi. Okay, so Faris, cuba simpulkan hari ni kita punya perkongsian tips. Okay, hari ni sampai situ je perkongsian tips kita. Bahayanya penggunaan gadget dalam kanak-kanak. So benda ni ibu bapa kena alert lah. Betul. Okay, kita punya kesimpulan Faris sebagai tutup. Kita sebagai ibu bapa jangan biarkan gadget ataupun telefon kita ni menjadi babysitter ataupun penjaga kepada anak kita sendiri, sebab dia akan memberi banyak efek yang tak baik pada anak-anak kita. Ya, efek yang baik tu hanya sementara je kan. Ya, betul. Contoh anak menangis bagi telefon, dia akan senyap sementara je sebenarnya. Tapi kalau kita bagi anak-anak kita menghadap gadget ni, nanti bila dia dah meningkat dewasa, tadi kita dah bincangkan kesan-kesan dia. So tu antara kesan-kesan yang akan jadi dekat kanak-kanak ni. Kesan yang jangka panjang orang cakap. Kalau terlalu macam parah sangat, dia dah tak boleh nak kawal. So sekarang dia melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Sebab bila jadi buluh, dia akan melantun balik kena kita. Okay, so sampai sini je sebelum kami akhiri live hari ni. Okay, kita buat promosi Witis, 20% pembelian ke atas kita akan dapat free postage. Lepas tu pencarian ejen. Kalau siapa-siapa je yang nak jadi ejen, boleh klik link kat bawah, dan ataupun nak kalau nak jadi boleh PM. Benefit yang Dia bawah 100 kan? Ya, Okey, betul. dia sebenarnya dia punya statistik adalah bawah serendah RM100. So yang mana kakak-kakak yang suri rumah ataupun abang-abang yang nak menjana income lebih, adik-adik, pelajar-pelajar yang mana nak ada side income sendiri kan, yang boleh bantu ibu bapa, boleh join menjadi rakan niaga kami. Kami akan lead daripada A to Z kan. Bayar serendah 100 tapi pulangan dia lebih pada 100. Yang penting kena konsisten dan rajin. Lepas tu ni produk OEM. Kalau siapa-siapa yang kat luar sana ingin nak ada produk sendiri tapi tak tahu Tak tahu macam nak cari kilang mana, Ya, ataupun betul. nak beli macam mesin-mesin tu kan mahal. So apa kita kami ada tawarkan servis OEM. Kalau anda nak cari produk, boleh hubungi kami. ya, produk anda kami tolong Kami buat. tolong buat. Ya, Betul. so formulation semua daripada anda, so anda akan dapat brand produk anda sendiri. Betul tak Faris? Okey. So boleh cepat-cepat klik link WhatsApp di bawah ataupun follow IG dan juga like page untuk mendapat informasi-informasi yang terkini dan orang cakap fresh daripada ladang, supaya anda tak ketinggalan lah dengan semua promosi-promosi yang Haliza Industri akan buat. Okey.
So kami akan tamatkan live sampai sini je. Minta maaf kalau ada yang tersinggung ataupun terkasar bahasa semasa live. Kami minta maaf. Sesungguhnya yang kurang baik itu daripada saya dan Faris, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sebab meluangkan masa untuk join live kami dengan perkongsian hari ini bahaya gadget kepada kanak-kanak. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.